Aku sikit boleh? Hai, Assalamualaikum. Salam Syariah. Okay semua, kalau ada dengar suara saya atau nampak saya nampak dengan jelas, boleh thumbs up, komen ataupun apa-apa je lah. Okay? Okay. Okay, hari ni kita berjumpa lagi dalam slot tanya dentist bersama Madam Care. Okay, untuk semalam kita dah bincang, untuk slot semalam kita dah bincang mengenai braces. Braces untuk kanak-kanak. Yang mana ada kesempatan nak tengok, boleh search FB Live semalam, tapi hari ni tengok dulu FB Live ni, lepas tu baru boleh yang tengok semalam, okay? So, hari ni punya topik kita nak tanya, kita nak bincangkan tentang boleh ke buat gigi di bulan puasa. Okay, hari ini kita ada tetamu Dr. Hafizul dari Klinik Pergigian Madata Care Setapak. Ini salah seorang officer kita ya. Okay. Assalamualaikum, salam ceria, salam Ramadan. Ini dah. Hai Boleh dengar saya? Assalamualaikum. Salam, hai. Apa Dengar khabar suara ya? Doktor? Sehat, Alhamdulillah. Masih berpuasa, Alhamdulillah. Boleh Doktor. Kita akan bincangkan tentang boleh ke buat gigi dekat klinik-klinik. Ramai pasien yang datang, ramai yang tanya dia nak datang klinik. Tahu-tahu puasa, macam mana Doktor? Boleh terangkan? Baik, insyaAllah. Actually, topik ni banyak orang dah ulas di media sosial terutamanya. Tetapi suka saya untuk jelaskan juga samalah untuk supaya ilmu dan juga kefahaman ni dapat tercapai pada semua masyarakat lah, komuniti dan juga kita punya patient lah di My Dental Care. Untuk rawatan bulan puasa berdasarkan JAKIM dan juga berdasarkan laman sesawang Mufti Wilayah Persekutuan, tiada rawatan gigi sebenarnya tidak membatalkan puasa. Alright. So rawatan gigi yang emergency ataupun yang non-emergency tidak membatalkan puasa sama sekali, atas dasar dia tidak kita tidak masukkan benda dalam rongga atau sebagainya. Jelas ya? Jelas. Baik. Okay, jelas. Jadi jelas ya. Jadi jika kita boleh ingat untuk rawatan gigi, contohnya kita cuci gigi lah kan. Ni Ramadan nak raya dah kan. So kita nak cuci gigi dan sebagainya. So contohnya cuci gigi tu sendiri akan menghasilkan air kan. So kebanyakan orang risau air masuk dalam mulut dan sebagainya. So jadi saya ingin beritahu, di waktu prosedur kita cuci gigi sekalipun, ada nurse ataupun kita punya assistant akan menggunakan suction untuk sedut air tu. Jadi air itu pun takkan terkumpul kan, kalau tak macam mana nak bernafas dan sebagainya kan. So di situ dah membantu untuk kita tidak tertelan air itu sendirilah. Itu dah sedang membantu. Dan selepas waktu prosedur tu ada suction yang sedut, and then jadi mulut kita sentiasa dalam keadaan kering, yang tinggal hanya kita punya air liur kita sajalah, air liur kita sendiri. So kan, jadi yang di mana kalau satu tu kita sengaja telan, dan di situ baru consider batal lah kita punya puasa. Tapi kalau tidak sengaja telan dan kita dah cuba sedaya upaya,
Benda itu tidak membatalkan puasa kita bila kita buat sesuatu rawatan gigi. Ni dan contoh saya bagi ni adalah scaling lah. Sama juga tampal gigi. Orang tu sakit gigi perlu tampal. Kalau tak tampal nanti mudarat untuk diri dia kan. Jadi sama juga tampal gigi kadang-kadang mengeluarkan air, kita ada suction, kita sedut benda tu. Jadi insyaAllah yang tinggal hanyalah lebih kurang air liur kita sendiri saja. Jadi kalau kita mungkin rasa macam itu adalah adakah ini air rawatan ke tak kan. Tapi kita dah cuba sedut air tu. So jadi di situ kita bukan sengaja untuk telan air tu. Lainlah kalau kita suruh patient kita kumur-kumur kan selepas rawatan, tapi air tu tak keluar pula kan, waktu kumur kan. Itu lain ceritanya lah kan. Tapi kalau dia kumur-kumur keluar, jadi tak batal. Apa bezanya kita ambil wuduk kan, kumur-kumur kan, sama juga kan konsep dia. Laser lah pula kalau kita kumur-kumur ambil wuduk, tiba-tiba air kumur-kumur tu hilang kan, tak pergi mana, itu jadi sengaja lah pula kan. So di situ kita punya puasa jika kita sengaja telan sesuatu masuk ke rongga dan sebagainya, dan bukannya benda yang tidak disengajakan. So itu satu yang perlu kita tahu. Emergency dengan non-emergency, walaupun benda tu bukan emergency, rawatan gigi secara keseluruhannya tidak membatalkan kerana tiada benda yang memasukkan dalam rongga dan perbuatan tu tidak disengajakan. Even bagi bio sekalipun tidak membatalkan puasa. Okay. Tetapi di sini patient tak payah risaulah. Kita dah sedut air tu kan, air liur dalam mulut tu kan, kita dah betul. tu kan. Okay. Betul, kita dah cuba sedaya upaya untuk sedut. Okay, saya nak tanya. Okay, saya nak tanya, selain scaling, bagi contoh doktor bagi tadi scaling, selain scaling, rawatan apa lagi yang boleh kita buat? Contohnya kalau untuk di bulan puasa ni, kita bagi contoh kalau yang emergency lah, kita bagi contoh yang emergency dahulu. So katalah orang tu datang dah bersahur, dia makan ubat sebab sakit gigi. So dia datang jumpa doktor gigi, biasanya doktor gigi buka pada siang hari sampai sebelum lepas asar begitu saja kan. So datang siang hari dan dia berpuasa. So katalah dia datang, ini contoh yang jadi kat saya lah. Dia datang pada jam pukul 4.30 petang macam tu kan. So dia sakit gigi, dia dah makan ubat waktu sahur, dia dah tak sakit. Tapi dia jumpa saya, ada sikit-sikit sakit lebih kurang. Saya cek gigi ni kemungkinan perlu cabut. So jadi rawatan emergency di sini adalah cabutan gigi itu. Rawatan itu sendiri tidak membatalkan puasa. Alright. So cabut gigi dibolehkan dan tidak membatalkan puasa. Kerana benda tu tiada apa-apa masuk ke rongga dan sebagainya, serta dia untuk menghilangkan sakit dan hilangkan mudarat. Okay. So di sini dia ada situasi di mana selepas dia cabut gigi, ubat kebas biasanya kalau gigi bawah biasanya dapat tahan sampai 2 jam. Nasib baik dapat tahan ubat kebas sampai 2 jam. So jumpa saya pukul 4, kalau dapat tahan 2 jam, lebih kurang maybe 6 ataupun nasib baik sikit probably 6 suku, something like that kan. So cabut gigi tu tidak membatalkan puasa, tetapi adakah dia dapat tahan selepas ubat kebas tu habis waktu pada jam 6 suku sampai 7.20 suku macam tu untuk buka puasa. Dan adakah dia dapat tahan kesakitan tu sebab dia perlu makan ubat tahan sakit. Okay. So kalau dia makan ubat tahan sakit, of course batal puasa lah kan, sebab ambil air, makan Panadol atau sebagainya, dia batal puasa. So di sini pesakit perlu plan betul-betul. Kalau dia plan untuk cabut pada siang hari ataupun pada siang hari lah kan, so kena plan sama ada memang hari tu dia nak batal puasa ataupun tidak kan. Ada juga cara lain di mana dia makan ubat awal pada waktu sahur dan sebagainya, tetapi itu perlu perbincangan lebih macam mana, perlu jumpa doktor dulu lah untuk bincang bagaimana untuk atur pemakanan ubat dia pada siang hari so that dia boleh tetap puasa lepas cabut gigi tu dengan kita makan ada beberapa jenis ubat yang 1 biji saja cukup untuk 1 hari. Tapi itu perlu jumpa dululah, itu plan dan sebagainya lah. Itu contoh lah. So, maksudnya cabut gigi tu emergency treatment dia cabut gigi, boleh buat, tapi selepas itu dia boleh tahan tak sakit gigi tu, sakit cabutan tu untuk makan ubat. Right. Itu contoh satu lagi untuk treatment yang emergency. Antara lagi rawatan yang boleh buat pada bulan puasa yang tidak membatalkan
yang non-emergency ataupun kita kata elective, braces tiada should be no issue lah sebagainya. Untuk servis buat braces sebagainya kan, kita hanya perlu tukar wire dan sebagainya, benda tu tiada mengganggu masuk sengaja dengan rongga dan sebagainya, tidak melibatkan banyak air pun, hanya kebanyakannya tidak melibatkan air sekalipun untuk rawatan tu. Juga whitening macam gigi sebagainya juga tidak melibatkan air dan sebagainya. So ada rawatan-rawatan yang elektif yang harus, saya katakan hukum ni harus sebab dia tidak mudarat, so dia hukum dia harus kan. So yang boleh dilakukan rawatan elektif ni boleh dilakukan di bulan puasa dan tidak membatalkan pada bulan puasa ini. Harap menjawab soalan lah. Okay, doktor. Doktor cakap tadi kalau braces okey, braces boleh buat. Tapi itu kalau review kan. Tapi kalau yang baru nak buat braces ataupun ni saya cerita macam kaedah untuk impression lah, ambil acuan gigi tu. Kalau ambil acuan gigi kan memerlukan keseluruhan gigi. So yang tu macam mana pula doktor? Baik, untuk ambil acuan sama ada braces ataupun buat gigi palsu sebagainya, di sini dia ada sedikit risiko di mana jika seorang tu dapat tahan ambil acuan, untuk para pendengar ataupun yang melihat video ni, untuk acuan ni adalah macam ambil record mulut kita tau, record gigi kita. So bahan yang kita gunakan biasanya nama bahan tu kita panggil alginate. So dia seperti aiskrim tetapi tiada rasa dan tidak sejuk. So bayangkan tekstur aiskrim tapi tiada rasa dan tidak sejuk. So dia tasteless lah, dia tak rasa. So tak berbaloi pula kalau makan pun. So bila dia masuk dalam mulut, dia tiada rasa, tak ada benda, dan dia akan mengeras di dalam mulut kita, so dia dapat record bentuk mulut kita tu. So yang saya kata risiko di sini adalah untuk dia masuk dalam mulut, kemungkinan untuk telan tu memang sangat kurang lah sebab benda tu pun mengeras kan. So kenapa pula kita nak makan? So sengaja di situ tiada, insyaAllah, sebab dia bukannya macam air yang senang kita nak telan dan sebagainya. Sebab benda tu dia macam aiskrim, bayangkan dia keras. Tapi yang risiko yang saya cuba bagi tahu adalah jika orang tu senang untuk muntah, rasa nak muntah, so itu agak sedikit risiko kat situ lah. So biasanya doktor perlu bagi penerangan, terangkan dia apa yang akan dia lalui bila benda tu masuk dalam mulut dia, kita macam terangkan dia apa yang dia akan rasa and guide lah macam pernafasan, pergerakan badan, pergerakan tangan dan sebagainya supaya dia tidak rasa nak muntah. Bila datang rasa nak muntah tu dia dapat kawal perasaan tu so dia tak muntah, sebab kalau tak nanti tak sepasal batal puasa kat situ. So itu risiko yang saya maksudkan. Tetapi kalau everything okay, insyaAllah should be okay lah, no issue lah untuk ambil acuan. Of course lepas tu ambil x-ray pun tak ada masalah, ambil x-ray. And pemasangan braces pun dia dalam keadaan actually kering sebab kita kena pakai bracket tu dalam keadaan kering. So dan ada suction dan sebagainya, so sama jugalah, tidak membatalkan lah. Dia hanya harus sebab rawatan braces tu sendiri adalah harus untuk untuk membantu rupa paras dan ataupun gigitan dan sebagainya. Dan prosedur tu sendiri pun tidak memasukkan benda dalam rongga badan, so tidak membatalkan. Okay, doktor. So basically kalau apa-apa yang sebab kita buat benda tu daripada luaran sahaja kan. Kalau macam braces tu kita pegang kepada gigi sahaja, bahagian depan sahaja, tidak gunakan bahagian belakang. Okay? Okay doktor. Kemudian saya nak tanya lah, kalau kita berus gigi time, ada kita dengar kalau dulu kita dengar tak boleh berus gigi time bulan puasa ni, nanti batal puasa. Betul ke doktor? Berkenaan berus gigi, yang biasa kita dengar daripada hadis dan sebagainya adalah bersiwak sebenarnya, bersiwak. Jadi untuk bersiwak tu kita gunakan miswak dan sebagainya. Kita tahu cara dia berbeza dari zaman sekarang. Zaman sekarang ada ubat gigi, berus gigi dan sebagainya.
So bersiwak dia tahu alat pun dah berbeza. So itu kat situ hukumnya adalah secara generalnya kebanyakan pendapat dia adalah hukumnya haruslah untuk bersiwak. Dan dia membersihkan, mencuci gigi untuk apa? Untuk dalam keadaan bersih dan sebagainya. Tapi untuk gosok gigi, bila kita letak ubat gigi, di situ dia kita macam mana, kita risau jika kita sebab dia ada rasa, dia ada perisa. So berbagai pendapat kat sini. Kalau benda tu hanya rasa, seperti mana riwayat Ibnu Abi Syaibah, dia kata tidak mengapa untuk merasa cuka atau yang lainnya selagi tidak memasuki tekaknya dan dia sedang berpuasa. So tidak mengapa untuk merasa cuka atau yang lainnya selagi tidak memasuki tekaknya dan dia sedang berpuasa. So merasa berbeza dengan bila kita gosok gigi yang ada perisa dan ubat gigi tu, sebab kemungkinan besar boleh sampai ke tekak. So kita cuba mungkin boleh kita amalkan sunnah Nabi dan kita hanya menggunakan miswak untuk tu, dan tidak menggunakan ubat gigi untuk waktu bulan puasa, sebab kita risau kita mungkin boleh tertelan sebab ada perisa kan, dia punya ubat gigi yang ada perisa sebagainya. So masih okey lah. Tetapi jika kena jaga-jagalah untuk gosok gigi ada ubat gigi tu. Okey. Oh, so tak ada isu juga lah kan kalau nak gosok gigi waktu tengah hari ke, waktu petang ke, tak kisahlah kan Dr. kan? Okay. Bersiwak tidak tiada masalah lah. Untuk gosok gigi, tiada masalah juga. Jika ada ubat gigi, janji kena kawal lah ubat gigi tu, cara gosokkan gigi tu. Tak boleh lah gosok kat lidah macam biasa kan, scrape lidah sampai ke belakang. Lebih pada gigi lah, dan cuba elakkan sampai ke tekak. Okay, faham. Okay, kita ada greet daripada Encik Aslan Masyur. Salam Dr. Hafizul. Dia greet kat Dr. Daripada ini, kita punya cawangan dari Sri Rampai. Salam ceria warga Sri Rampai. Betul, rawatan gigi tidak membatalkan puasa. Okey, kalau ada apa-apa lagi yang nak ditanya, boleh tanya kita. Boleh komen. Hari ni kita ada kontes sebenarnya. Hari ni kita ada kontes, siapa yang like ataupun siapa yang like dan share post kita banyak-banyak akan dapat hadiah. Okey, dapat hadiah dari. Okey. Doktor, kita teruskan ya, Doktor. Selain daripada rawatan gigi, selain daripada scaling, kalau untuk, saya nak tanya untuk tampalan lah Doktor. Kalau tampalan itu masih dikira okey kan, sebab dia kering dan tidak memerlukan air yang banyak, betul kan Doktor? So benda tu macam tidak membatalkan puasa kan? So untuk tampalan boleh kategorikan sebagai emergency treatment juga, sebab dia maybe datangkan sakit ataupun datang dalam keadaan nak sakit lebih kurang. So dia jatuh kategori emergency, satu isu, satu point. And then rawatan tu sendiri hanya melibatkan alat untuk mencuci, korek, bersihkan gigi tu, ataupun maybe kalau tak perlu guna alat, mungkin just guna alat, guna tangan, tidak menggunakan motorized device. So dua kemungkinan tu pun dah dapat mengurangkan lagi kegunaan air dan sebagainya. So katalah kita guna yang kita panggil excavator, kita just guna macam sudu untuk korek. So kat situ dah tiada apa-apa isu dari segi air. Kat situ dari segi air pun dah tak ada. So tak ada apa-apa yang masuk dalam rongga kita. Kalau kita guna device pun, kalau kita guna alat motorized device pun, kalau kita guna alat yang tidak menggunakan air, contohnya yang jenis alat slow speed, yang putaran yang agak slow saja begitu,
dia tak menggunakan air, dia tidak memerlukan air untuk membersihkan gigi. So situ pun tiada air yang terhasil dan kemungkinan untuk tetelan tu tiada lah kan. So tiada apa yang masuk dalam rongga badan. So rawatan tampal gigi sendiri tu adalah harus sebab untuk apa? Untuk barang apa tu? Jangkitan pada gigi. So harus untuk kita rawat. Tiada apa masuk dalam rongga. Kalau ada air yang disediakan untuk membersihkan gigi, kita ada suction untuk apa? Untuk sedut air itu. And then jenis tampalan sendiri pun, jenis-jenis tampalan yang kita ada pun, dia tidak melibatkan benda yang perlu masuk ke rongga sebagainya. Apa-apa jenis tampalan sementara ke dan sebagainya. Cuma kalau macam tampalan sementara tu dia ada merasa pedas-pedas macam tu lah. Tapi seperti cakap, dia hanyalah rasa dan dia bukannya sampai ke tekak, betul tak? Dia hanyalah rasa benda tu kat lidah dan sebagainya lah. Rasa pedas-pedas macam tu. Kalau untuk apa? Tampalan sementara. Tapi kalau tampalan kekal, dia tak ada rasa, tidak mengeluar apa untuk kita sampai boleh tertelan dan sebagainya. So should be no issue lah untuk tampal gigi di bulan puasa ni. Kebanyakan orang dia macam kurang selesa lah kan untuk buat rawatan-rawatan yang melibatkan mulut pada waktu bulan puasa ni. Tetapi perlu diingatkan juga kalau tak selesaikan sebarang masalah macam gigi berlubang dan sebagainya, nanti kalau sakit lagi masalah kan. Kalau sakit dan perlu cabut, lagi jadi isu di mana macam saya cerita, ada kisah saya tu, dia kata datang pukul 4 nak kena cabut gigi. So nanti jatuh pula ke situ, tak pasal lagi payah kan. Kalau tampal apa sangat, tampal dah settle. Tak ada makan ubat, tak payah buat apa-apa, dah selesai insya-Allah. Dia selesai pada waktu tu. Tapi kalau cabut settle waktu tu, tapi boleh ke dia tahan untuk buka puasa kan. So tak pasal nanti takut dia tak tahan. Kalau kata ada kita datang pukul 4, kalau datang pukul tengah hari macam waktu sekarang ke tengah hari atau pagi ke 10 pagi, dah kena buka puasa. Terpaksalah, takkan nak tahan, siksa, sakit, berdenyut kan, kena makan lah ubat, melainkan boleh tahan lah kan. Jadi tak perlu takut untuk atau risau lah kan untuk tampal gigi. Sepatutnya kita perlu selesaikan secepat mungkin masalah tu. Bila ada je lubang, kita try tu tampal secepat mungkin sebelum dia sakit. Tu yang paling penting. Once dah sakit, dia jadi dia jadi masalah lah. Dia dah sakit semuanya. Takut dia lebih lagi teruk lah kan. Infection tu lagi mendalam lah sebagainya. Alright. Okay. So Doktor, kesimpulannya rawatan yang kita dah cakapkan tadi, so rawatan pergigian ni dia asalkan dia tidak memasuki rongga mulut ataupun ke dekat ni, kalau kita tak telan masih boleh. So masih boleh untuk kita rawat pada bulan puasa. Okay. Selagi tak ada tertelan, sebab nurse kita pun suction air dalam mulut. Okay. So Doktor, ada apa-apa lagi pesanan untuk pendengar kat luar sana? Untuk penonton kita? Jadikan bulan Ramadan ni sebagai peluang untuk terus beribadat insya-Allah. Jadikan bulan Ramadan ni tempat dan juga peluang untuk kita lebih menjaga kesihatan badan, dari segi pemakanan kita dan juga kesihatan mulut. Untuk bagian saya lah kan, jaga kesihatan mulut. Kerana pada waktu ni kita kurang makan dan sebagainya. So gigi kita lebih bersih, kita dapat jaga dan sebagainya. Kurang makan benda manis, kurang makan dan tak gosok gigi. Dan kita makan kadang kita lupa gosok gigi, kita tangguhkan. So, jadikan bulan Ramadan ni bulan untuk penyucian badan dan juga rohani lah insya-Allah. Okay, kepada penonton semua, kalau ada yang nak buatkan rawatan gigi, boleh saya berjaya, pucung, setapak dengan Sungai Besi. Okey. Untuk Dr. Hafizul ada dekat cawangan Sungai Besi dengan cawangan setapak. Kat bawah ni ada nombor hotline kita, boleh call ataupun WhatsApp kita, teruskan untuk kontak nak buat rawatan. So, sampai di sini saja. Nanti apa-apa kita jumpa lagi hari esok.
Hari esok kita jumpa lagi dengan topik yang lain dan doktor yang lain juga. Selamat berpuasa semua. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Sama, Assalamualaikum. Selamat berpuasa doktor.